السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pertama-tamanya segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Malam ni pengajian kita ada wad-dawa oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih dalam muka surat 42, iaitu kesalahan-kesalahan persepsi dalam doa. Apa dia perception kita yang salah tentang doa. Jadi kita akan sambung apa yang diutarakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang salah tanggapan, salah sangkaan yang ada pada setengah-setengah orang, khususnya berkenaan dengan tajuk khauf dan raja. Sebelum ini pun kita pernah bicarakan tentang tajuk khauf dan raja. Maka apa yang diutarakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia nak bagi tahu kepada kita tentang bagaimanakah sangkaan-sangkaan yang salah. Baik, kita mulakan dengan, kita sambung balik perenggan yang dua bawah, perenggan dua paling bawah. Banyak orang menyangka bahawa apabila seseorang itu melakukan kemaksiatan lalu mengucapkan astaghfirullah, maka dampak negatif, maknanya kesan negatif atau dosa dari kemaksiatan tersebut akan hilang dan selesailah urusannya. Ini contoh pertama yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim. Dia kata setengah orang ni dia buat dosa, dia pun astaghfirullah, habis dosa dia. Jadi apakah semudah itu? Ini yang dibahaskan oleh Imam Ibn Qayyim. Kita tahu, memang kita tahu ada dalil yang menganjurkan supaya bila kita buat dosa kita sebut astaghfirullah. Itu betul, bukan kata salah. Tapi apakah bila kita sebut astaghfirullah itu, sangkaan kita itu betul bahawa dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semudah itu, ataupun ada syarat-syarat yang ditetapkan? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim, perenggan paling bawah itu, dia kata ada orang yang mengaku faqih, dia mengaku dia faham tentang agama, berkata kepada aku, yakni berkata kepada Imam Ibn Qayyim, aku akan berbuat semauku. Dia nak buat apa saja ikut dia, kan? Buatlah apa pun, nak langgar perintah Allah ke, nak buat dosa dan sebagainya. Lalu aku mengucapkan subhanallah wa bihamdih, sebut subhanallah wa bihamdihi, kan? Bertasbih kepada Allah, subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan dengan kepujian Allah Ta'ala itu,
sebanyak 100 kali, sebut subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, maka apa yang kulakukan itu akan terampuni seluruhnya. Dia confident. Dia kata benda hak aku buat tu, aku nak buat apa saja, ikut aku, nak buat apa saja, nak berzina, nak berjudi, nak ambil riba, nak mabuk dan sebagainya, buat apa sahaja. Tapi bila kita baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka semua itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah tanggapan itu betul? Sedangkan nas itu ada, kan, dalil itu ada. Sebab dalil itu berdasarkan kepada riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih, tuan boleh tengok footnote itu, dia merujuk kepada hadis muttafaqun alaih, kan, hadis Bukhari dan Muslim, bahawasanya baginda bersabda, memang ada pun, iaitu Nabi kata apa? Nabi kata man qala fi yaumin, siapa-siapa yang dalam satu hari itu dia sebut subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah, siapa-siapa dalam satu hari itu, dalam sehari itu dia sebut subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah sebanyak 100 kali, huttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr, maka dosa dia itu, semua dosa dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Betul, ada dalil, kan, ada nas yang sahih. Tapi persepsi kita tu betul ke tak betul, kan? Kalau tengok nas ni tuan-tuan, sebanyak buih di lautan, maknanya banyak sungguh dosa kita. Bukan sekadar sekali berzina, sekali minum arak, mabuk, lepas tu pergi berjudi 4-5 kali, tu baru sikit. Ni Nabi kata sebanyak buih di lautan. Hanya baca man qala fi yaumin, dalam satu hari dia baca apa? Subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali. Baca 100 kali habis semua. Apakah semudah itu? Ini yang dikritik, yang diutarakan oleh Imam Ibn Qayyim, supaya kefahaman kita tu betul, kan, supaya kita ni tidak ambil mudah. Jangan ambil semudah itu dalam masalah dosa. Walaupun nas itu betul, tapi kita kena faham dengan cara yang betul. Jangan kita ambil nas walaupun nas itu betul, sahih, tetapi kefahaman kita itu salah, kita tidak menepati syarat-syarat yang ditetapkan. Baik, ada lagi contoh yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim. Dia kata, seorang penduduk Mekah berkata kepada saya, yakni berkata kepada Imam Ibn Qayyim, jika seorang daripada kami berbuat dosa, dia pun mandi dan melakukan tawaf sebanyak 7 kali, dengan demikian dosa tersebut terhapus darinya. Buat dosa, pergi tawaf 7 kali, habis, settle. Pergi bunuh orang, tawaf 7 kali, settle. Pergi mencuri, tawaf 7 kali, settle. Ambil rasuah juta-juta, pergi tawaf 7 kali, settle. Apakah macam tu? Ini dikritik, diutarakan oleh Imam Ibn Qayyim. Lepas tu dia kata, ada lagi dalam riwayat yang sahih, tuan boleh tengok dalam footnote yang ke-54 itu, iaitu hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata, aznaba 'abdun dzamban, ada seorang hamba ni dia buat dosa. Aznaba 'abdun dzamban, satu orang hamba ni dia buat dosa. Faqala ay rabb inni asabtu dzamban faghfir li. Dia kata, wahai Tuhanku, dia kata, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, faghfir li, maka ampunkanlah dosaku. Dia kata, hamba ni kata, dia buat dosa, lepas tu dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Faghfaralah, maka Allah Ta'ala ampun dosa dia. Betul lah, hadis ni memang ada pun. Thumma makatha ma syaa Allah, thumma aznaba dzamban akhar. Lepas tu dia tahan diri dia daripada buat maksiat selama beberapa waktu. Kemudian dia melakukan dosa hak lain pula.
Zamban akhar, buat dosa lain pula. Lepas tu dia kata apa? Faqala rabbi inni asabtu zamban faghfirli. Wahai Tuhanku, dia kata, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunkanlah dosaku. Kali kedua pula, kan? Faghfirli, dia minta ampun dekat Allah. Ya Allah, ampunlah dosaku. Faghfaralah, maka Allah Ta'ala ampun dosa dia. Thumma makatha ma syaa Allah, thumma aznaba zamban. Kali ketiga pula, kan? Kali ketiga pula dia tahan diri daripada melakukan maksiat selama beberapa tempoh waktu yang tertentu, lalu dia buat lagi dosa, kan? Lepas tu dia sekali lagi faqala ay rabbi, dia kata wahai Tuhanku, asabtu zamban faghfirli, aku telah buat dosa, maka ampunkanlah dosa aku. Faqala Allahu azza wa jalla, kali ketiga ni Allah Ta'ala kata apa? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi falyasna' ma syaa. Dia kata, Allah Ta'ala kata, apa dia? Dia kata, Allah Ta'ala kata apa? Hamba-Ku mengetahui bahawa dia ada Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum kerananya. Aku telah mengampuni hamba-Ku itu, maka berbuatlah semaunya. Buatlah nak buat apa pun, kan? Buatlah nak buat apa pun. Kemudian orang itu berkata, aku tidak ragu bahawa aku memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa dan menghukum kerananya. Nas ni betul, dia sahih. Tapi apakah cara faham kita tu betul? Lepas kali ketiga, lepas tu buat lah. Kan? Nak rasuah ke, nak mabuk ke, mabuk todi, mabuk samsu apa semua, tidur tepi jalan. Adakah itu maksud dia? Ni yang kita nak kena faham tu. Memanglah nas itu dia kata, kan? Nas itu mengatakan alima abdi anna lahu rabba, kan? Yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi qad ghafartu li abdi. Dan betul dalam hadis ni sebut falyasna' ma syaa, kan? Buatlah apa pun yang dia nak buat, betul. Tapi apakah maksud dia? Lepas kali ketiga ni kita minta doa kepada Allah Ta'ala, minta ampun semua. Kali ketiga, lepas kali ketiga kita boleh buat apa saja. Pergilah nak pergi belah seberang sempadan, nak pergi cari perempuan jalang, nak mabuk, nak berjudi, tinggal isteri di rumah, tak peduli pasal anak. Apakah itu maksud hadis ini? Jadi yang tu yang kita nak kena ada persepsi yang betul, kan? Betul apa yang disebut dalam nas ini, tapi apakah cara yang kita faham itu adalah cara faham yang tepat? Maka kata Imam Ibn Qayyim, muka surat 44, muka surat 44 seterusnya, Imam Ibn Qayyim kata apa? Dia kata inilah contoh manusia yang bergantung kepada nas-nas yang berisi pengharapan, yang kita sebut dalam pengajian kita sebelum ni, saya dah sebut berulang kali, raja, kan? Raja tu pengharapan. Fil lughatil malayuwiyah kita sebut pengharapan, fil lughatil arabiyah raja. Jadi raja itu pengharapan. Ada manusia ni dia sandarkan diri dia kepada nas-nas raja, nas yang berkaitan dengan pengharapan, dan memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Dia pegang sungguh nas tu. Soal pegang nas tu betul dah, tapi apakah dia telah mengimbangkan pegangan tadi dengan nas yang lain? Kita dah sebut sebelum ni bagaimana apa yang dikarang oleh Almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia Kaifa Nata'amul Ma'as Sunnah, kan? Bagaimana cara berinteraksi, kaedah yang betul kita berinteraksi dengan sunnah, kan? Dia kata kita tak boleh ambil satu nas pegang yang tu saja, kan? Dia kena ambil semua nas yang berkaitan, letak bawah satu tajuk. Itu cara untuk kita memahami dengan tepat konteks sesuatu teks ataupun matan hadis dan seumpamanya. Maka dia kata apa? Perenggan yang kedua itu, Al-Imam Ibn Qayyim kata
Perenggan yang kedua perenggan yang kedua itu dia kata, jika orang itu dicela atas dosa dan sikapnya yang terus-menerus melakukan dosa. Kalau kita cela dia, ni kau buat dosa ni, ini benda yang dimurkai oleh Allah, engkau tak takut kepada neraka Allah, azab Allah Ta'ala, neraka Jahannam, azab kubur dan sebagainya, apa yang akan berlaku di padang mahsyar. Kita cela dosa yang dia buat, kita ingatkan dia. Apa kata Imam Ibn Qayyim? Dia kata, nescaya dia akan segera menyebut nas-nas yang berisi pengharapan serta keluasan rahmat dan ampunan Allah yang dihafalnya. Ni problem ni. Ni problem. Kita nak stop dia, kita nak halang dia, amar ma'ruf nahi mungkar, kan? Kita nak halang dia daripada terus melakukan dosa. Dia pergi baca nas tadi. Dia pergi baca nas yang mana Tuhan akan ampun dosa dia. Oh, ini bahaya tuan-tuan. Itu bahaya. Dia bertahan dan dia berselindung di sebalik nas raja, nas pengharapan. Bagaimana Allah Ta'ala bagi harapan kepada hamba dia tentang bagaimana maha pengampunnya Allah. Tak kira dosa macam mana Allah Ta'ala akan ampunkan. Tiba-tiba bila kita nak tegur anak kita sebagai contoh, jangan buat benda lagu ni, kan, benda ni berdosa, duk ambil duit orang cara haram ni tak boleh, nanti di akhirat nanti neraka Allah, di padang mahsyar macam mana, dalam kubur macam mana. Dia pergi baca nas ni, tak betul tuan-tuan. Itu tak betul, kan? Dia berselindung ataupun dia mempertahankan diri dia yang melakukan dosa secara berterusan itu di sebalik nas-nas tadi. Maka apa istilah yang digunakan oleh Imam Ibn Qayyim? Dia kata orang-orang jahil. Ni contoh orang jahil. Dalam kurungan orang bodoh dalam agama. Ni orang yang bodoh dalam agama, kan? Bukan nas yang dia baca tu, yang dia hafal itu salah. Nas tu betul, tapi dia menggunakan dalam konteks yang salah, kan? Dengan cara yang salah. Orang yang jahil, yang bodoh dalam agama seperti ini memiliki pelbagai keanehan dan keajaiban. Puak-puak ni memang pelik lah. Imam Ibn Qayyim kata, puak-puak ni memang pelik. Pelik macam mana? Dia kata contoh, kan? Ada yang kata wa kathir mastata'ta minal khataya. Wa kathir ni banyakkanlah. Kita terjemah macam tu, banyakkan, perbanyakkan dosa setakat mana yang kamu mampu, sesuai kesanggupan kamu. Suruh buat dosa, buatlah banyak-banyak, kan? No problem lah, tak ada masalah, buat dosa, kan? Idza kana al-qudumu 'ala al-karim, jika akhirnya kita menghadap pada yang maha pemurah. Jangan risau, kan? Jangan risau. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala ni maha pemurah. Jadi apakah itu maksud hadis tadi? Tak. Hadis tadi dia bukan maksud macam tu. Kalau kita faham macam tu, maknanya semua nas yang kita baca tadi menggalakkan kita buat maksiat. Jangan takut buat maksiat. Pasal apa? Sebab Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Itu persepsi yang salah. Itu persepsi yang salah. Dan ada lagi yang berkata, menyucikan diri dari dosa merupakan suatu kebodohan terhadap luasnya sifat pemaaf Allah. Tengok, ni dah melampau lah, kan? Menyucikan diri, bersihkan diri daripada dosa ni satu kebodohan terhadap luasnya sifat pemaaf Allah. Dah Allah Ta'ala tu maha pemaaf, yang sangat luas kemaafan dia, yang kita sibuk nak pergi bersihkan dosa tu pasal apa? Ni bahaya tuan-tuan, kefahaman yang macam ni, kan? Kalau kita tengok, memang banyak yang orang yang menggunakan nas agama dalam konteks yang salah. Yang contoh-contoh yang saya pernah sebut sebelum ini, contohnya ayat la ikraha fid din, kan? La ikraha fid din, no compulsion, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat Quran tu betul, tidak salah. Terjemahan pun betul, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi maksud dia apa? Apakah maksud dia kita tak boleh paksa anak kita sembahyang? Apakah maksud dia kita tak boleh paksa anak kita tutup aurat? Apakah kita tak boleh paksa anak kita belajar pergi sekolah?
Maksud no compulsion in religion, no la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, bukan maksud itu. Maksud la ikraha fid din ialah tak boleh paksa orang masuk Islam. Itu maksud dia. Kita boleh paksa orang supaya dia tidak berzina. Nampak ada dua orang berkhalwat, kita boleh pisahkan dia secara paksa. Banyak contoh dalam kehidupan kita ni kita boleh paksa. Malah undang-undang mak saleh, undang-undang manusia, man-made law pun kita guna paksaan. Sebab tu kita ada bailiff mahkamah, kan? Kita ada polis, kita ada kaki tangan penjara dan sebagainya. Tujuan apa? Untuk kita enforce, kan? Untuk kita laksanakan hukuman, nak laksanakan undang-undang. Kita ada pegawai penguatkuasaan undang-undang. Kenapa? Nak paksa. Kalau tak paksa, tuan-tuan, kacau bilau hidup kita. Tak boleh parking dekat sini. Kat mana? Tempat yang ada cat kuning. Tapi tak boleh paksa. Macam mana agak-agak? Orang parking je lah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab polis tak boleh buat apa, pegawai undang-undang tak boleh buat apa. Pegawai penguatkuasa undang-undang tak boleh buat apa. Tak boleh. Undang-undang, untuk kita tegakkan undang-undang itu, dia kena ada paksaan. Maka begitulah syariatul islamiyah, syariat Islam ada paksaan. Sebab tu kita ada hukuman. Orang berzina hukuman dia macam mana, orang mencuri hukuman dia macam mana, orang murtad hukuman dia macam mana. Itu menunjukkan bahawa ada paksaan. Maka sebab itu kita kata setiap nas itu, kita tak, walaupun nas itu betul, tapi apakah cara kita memahami nas itu betul. Jadi ini antara perkara yang dikritik, yang diutarakan oleh Imam Ibn Qayyim untuk kita perbetulkan salah faham itu. Ada yang berkata meninggalkan dosa merupakan kelancangan dan penghinaan terhadap ampunan Allah. Oh, dahsyat tuan-tuan. Kan? Manusia ni sampai tahap meninggalkan dosa merupakan kelancangan dan penghinaan terhadap ampunan Allah. Kita kata, ada ke orang yang berpendapat lagu ni? Tuan-tuan, ni zaman Imam Ibn Qayyim. Zaman kita lagi hak pelik pun banyak. Zaman kita ni yang duk heboh 2-3 hari, beberapa hari belakangan ni, yang kata Nabi tu siapa dia? Allah. Dia samakan Nabi Muhammad tu dengan Allah. Ni bukan, walaupun timbul pula 2-3 hari, tapi benda ni cerita daripada dulu pun dah ada dah pendapat-pendapat lagu ni, kan? Tuan-tuan boleh tengok tafsiran Qul huwallahu ahad dan sebagainya. Itu menunjukkan kepada kita bahawa kenapa ulama-ulama seperti Imam Ibn Qayyim bekerja keras untuk memperbetulkan perception, kan, salah tanggapan, pendapat yang sesat dan sebagainya. Abu Muhammad bin Hazam berkata, aku melihat sebahagian mereka memohon di dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ismah, terjaga daripada kesalahan. Patutnya kita minta dengan Allah ismah, kan, supaya terjaga daripada kesalahan. Tapi ada orang dia tak mau terjaga daripada kesalahan. Sebahagian orang tertipu tersebut, sebahagian orang yang tertipu yang tersebut terpengaruh dengan masalah jabr, iaitu fahaman akidah Jabariyah, yang menyatakan seorang hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu dan memilih, tetapi dia dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu Jabariyah. Kita dah mengaji dah dulu-dulu, bila mengaji bab akidah Islamiyah, antara benda yang kita mengaji ialah fahaman-fahaman yang sesat. Jabariyah ini, antara kesesatan dia ialah kita manusia ni, kita tak ada kuasa, kan? Kita tak ada kuasa untuk pilih, kita tak diberi pilihan. Kalau Allah Ta'ala dah tetap kita masuk neraka, masuk neraka. Buatlah baik macam mana sekalipun. Oh, ni dahsyat, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala kata kita masuk syurga, kita buatlah baik macam kita buatlah jahat macam mana sekalipun, kita tetap akan masuk syurga walaupun kita jahat macam mana sekalipun. Ini kefahaman yang mengelirukan, salah. Kita dah mengakui keadilan Allah. Mana dia yang dia katakan keadilan Allah? Allah Ta'ala itu maha adil. Yang masuk syurga hanya orang yang layak sahaja masuk syurga. Allah Ta'ala tidak akan masukkan sesiapa yang tidak layak untuk dimasukkan ke dalam syurga. Walaupun kita kata bahawa
Ada orang dia buat dosa, kan? Ada orang dia buat pahala, dia buat benda baik, dia buat baik sepanjang kehidupan dia, lepas tu dia mati, su'ul khatimah, dia masuk neraka. Ya, tuan-tuan tengoklah apa yang disyarahkan oleh para ulama. Kenapa ada orang qari dilemparkan ke dalam jahannam? Kenapa orang yang menyangka dia mati syahid dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam? Sebab apa? Sebab kebaikan yang dia buat tidak ikhlas. Bukan kerana Allah zalim, tak. Bukan kerana Allah saja-saja nak ambil orang yang banyak buat kebaikan pi bubuh dalam neraka jahannam, bukan. Tapi kerana orang tu sendiri bila dia melakukan kebaikan dia tidak ikhlas kepada Allah. Sebab tu dia diazab oleh Allah Ta'ala. Mustahil bagi Allah menzalimi hamba dia. Betul tak? Tuan-tuan fikir secara logik. Kita kata Allah Ta'ala Maha Adil, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Tiba-tiba saja-saja Allah Ta'ala nak ambil hamba dia pergi bubuh dalam neraka jahannam, sedangkan hamba dia banyak melakukan kebaikan. Kalau benar dia melakukan kebaikan dengan ikhlas, Allah Ta'ala tidak zalim. Yang lempar dalam neraka jahannam tu sebab dia riak, dia ujub, dia sum'ah, dia tidak ikhlas. Dia bukan buat benda tu lillahi ta'ala. Pasal tu dia diazab oleh Allah. Itu yang kita kena beza, kan? Yang kita kena beza. Sama juga orang jahat. Jahat macam mana sekalipun, sahabat-sahabat Nabi sebahagiannya tak sempat buat ibadat, masuk Islam, pergi perang, mati. Tapi sebab dia benar-benar bertaubat kepada Allah, dia bukan main-main, dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Dia sanggup tinggal agama nenek moyang dia, dan dia terbunuh di medan jihad, maka dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham, kan, dengan cara yang betul, jangan tertipu sebagaimana golongan Jabariyah. Perenggan paling bawah tu, muka surat 44, sebahagian lain tertipu dengan masalah irja, faham murji'ah. Menurut kefahaman murji'ah, iman itu hanyalah sebatas pembenaran, sedangkan amal bukan merupakan bahagian dari iman. Sehingga iman orang yang paling fasik pun sama seperti iman malaikat Jibril alaihi salam serta malaikat Mikail. Jadi ini contoh-contoh yang diberikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Saya tambah sikit kepada tuan-tuan sekalian apa yang tidak ada dalam kitab Ad-Da' wa Dawa ini. Ada soalan orang tanya kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang masalah kefahaman tadi. Masalah bagaimana kita nak imbangkan antara pengharapan, raja dengan perasaan takut kepada Allah, khauf. Macam mana kita nak balance? How to strike a balance antara dua benda ni. Satu, raja, pengharapan kepada Allah. Kita harap Allah Ta'ala ampun kita walaupun dosa kita banyak. Sekian banyak dosa kita, kita minta Allah Ta'ala ampun dosa kita, kan? Satu lagi, khauf. Kita rasa takut kepada balasan Allah, kepada azab Allah. Jadi ada orang tanya kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, apa dia posisi sebenar mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam masalah mengimbangkan antara khauf dengan raja, antara takut kepada Allah, perasaan takut dengan perasaan mengharap kepada Allah. Sebab tuan-tuan, kalau kita takut melampau pun problem. Takut melampau-lampau, pengharapan positif dengan Allah, sangka baik dengan Allah sampai tak ada langsung, masalah juga. Dia akan timbul penyakit-penyakit lain. Saya pernah cerita dalam kuliah sebelum ni pasal orang was-was. Dia terlalu takut kalau dia buat dosa kepada Allah. Dia terlalu takut dia buat silap. Dia terlalu takut ada najis dan sebagainya, sampai akhirnya merosakkan diri dia. Ada orang dia tanya macam mana dia ni, sebab dia naik motor, dia nampak anjing melintah atas jalan, hari hujan, so jalan tu basah, motor dia pun basah, anjing melintah, so air atas jalan tu najis mughalazah. Sudah pening tu kan. Kita dengar soalan tu kita dah pening dah. Sudah dia ni. Lepas tu dia katalah motor tu tayar tu bergolek lalu ke tempat anjing melintas, mesti kena ayat tu, dia kata.
Saya kata, jangan pedulilah, ignore je, jangan ambil tahu. Dia kata, masalahnya ustaz, tayar tu dia kata, dah kena najis mughalazah. Balik rumah, lalu atas pos. Pos tu basah, anak saya turun dengan kaki ayam semua duk main atas pos, dia masuk dalam rumah. Yang saya dalam rumah ambil air semayang, duk lalu tempat tu, semayang tak sah. Tuan-tuan. Masalah tak tuan-tuan? Kalau macam ni, terlalu takut. Ketakutan yang melampau, takut kepada azab Allah, takut kepada kemurkaan Allah, takut buat silap dan sebagainya. Akhirnya kita was-was. Akhirnya kita mengambil cara yang tidak diajar dalam agama. Kita membebankan diri kita dengan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak perintah pun kita ambil tahu semua benda-benda macam tu. Jadi sebab tu penting tuan-tuan kita tahu how to strike a balance, macam mana nak imbangkan antara kita positif, baik sangka dengan Allah. Allah Ta'ala ni baik dengan hamba dia. Allah Ta'ala ni maha lembut dengan hamba dia. Allah Ta'ala maha pengampun, maha pengasih. Pada masa yang sama kan, kemurkaan Allah kita kena takut juga, azab dia. Jadi ada orang tanya kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang posisi mauqif mazhab ahli sunnah wal jamaah ni macam mana dalam masalah kita mengharap kepada Allah dan pada masa yang sama kita takut kepada Allah. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata ulama ni berbeza pendapat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian ulama mengatakan kita perlu melebihkan sedikit pengharapan kepada Allah, kurangkan sikit takut kepada Allah. Kena takut pada Allah, tapi antara dua ni kena beratkan, lebihkan raja, lebihkan pengharapan. Itu cara nak balance, dia kata. Ada juga ulama kata no, dia kata kena utamakan, kena beratkan takut kepada Allah dan kurangkan sikit pengharapan kepada Allah. Jadi macam-macam ada pendapat. Maka Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dia petik, dia nakalkan apa yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad kata apa? Dia kata di sisi Imam Ahmad dia kata kena sama. Kena sama. Tak berat mana-mana. Dia kata khauf takut pada Allah dengan baik sangka, dengan mengharap kepada Allah kena sama berat. Dia kata kena sama berat, dia kata. Tidak boleh kita dominan salah satu. Berat salah satu tak boleh. Kena sama berat, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad kata, jikalau salah satu daripada keduanya dominan, hak satu lagi tu tidak dominan, sikit je, maka hancurlah, binasalah orang yang melakukannya. Rosak. Imam Ahmad kata rosak. Kalau tidak balance dua tu. Sebab apa? Dia kata, Imam Ahmad dia huraikan jawapan dia, dia kata kerana bila dia lebihkan pengharapan kepada Allah, dia kurang rasa takut kepada Allah, menyebabkan dia sentiasa rasa kalau buat maksiat ni tak apa. Dia kata tak apa, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Itu masalah dia. Kalau dia tidak berlaku adil, dia rasuah, dia curi, dia rompak, tak apa, dia kata Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Itu problem dia. Bila kita terlalu dalam berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka ni dia tak boleh melampau juga. Baik sangka sampai melampau, sampai kita tidak takut kepada balasan Allah, tak boleh, kata Imam Ahmad. Yang kedua dia kata, kalau takut melampau pun tak boleh juga. Contoh macam tadi lah. Akhirnya kita tidak jadi senang dengan agama. Agama ni jadi susah. Agama ni jadi bebanan. Agama ni akhirnya merosakkan kita. Tuan-tuan tengok orang yang was-was dia ulang alik bilik ayat tu pasal apa? Sebab dia terlalu nak jaga hukum agama. Dia terlalu, dia melampau. Bukan kata dia nak buat jahat, tak. Dia rasa dia ada najis, dia nak bersihkan najis tadi. Akhirnya dia buang masa dengan perkara yang macam tu. Sebab tu Nabi sangat cantik tuan-tuan, Nabi ajarkan kepada kita bab kentut, buat
angin keluar. Orang was-was ni senang je. Siapa yang was-was, kalau angin keluar, bunyi tak dengar, bau pun tak ada, kira tak ada kentut. Tuan-tuan tak boleh pakai petua ni. Kan? Sebab kita kentut ada kadang-kadang. Walaupun tak ada bunyi, tak ada bau, itu tetap dikira kentut. Tapi bagi orang yang was-was, kalau dia tak dengar sendiri telinga dia bunyi kentut dia, dan hidung dia tak bau sendiri, bau busuk kentut dia, maka itu tidak dikira kentut. Senang tak? Senang. Itu akan menyembuhkan penyakit was-was dia. Yang duk takut sangat tu kenapa? Sama macam orang yang duk takbir banyak kali. Allahu Akbar. Allah. Pasal apa? Dia terlalu takut melakukan kesilapan. Terlalu takut. Akhirnya membebankan diri dia dengan bebanan yang tidak disuruh pun dalam agama. Dia tak dapat pahala pun dengan dia was-was macam tu. Maka kena balance. Jadi orang yang terlalu takut dengan takut yang melampau, akhirnya dia putus asa daripada rahmat Allah. Dia putus asa. Dia tak rasa Allah Ta'ala tu kasih kepada dia. Dia tidak rasa Allah Ta'ala sayang kepada dia. Sedangkan kita ni tuan-tuan, kita beragama ni banyak sangat kemudahan yang agama bagi kepada kita. Senang sungguh. Kan? Agama dia tak bebankan kita dengan benda yang melampaui daripada kemampuan kita. Sebagaimana ulama berkata, kata Imam Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata, ada juga ulama yang kata hendaklah melebihkan raja. Ni dia ada kaedah di hak lain. Dia kata ada juga ulama yang kata ada ketikanya kita lebihkan pengharapan kepada Allah bila masa kita melakukan ketaatan. Contohnya kita semayang maghrib tadi dan lagi semayang isyak. Kita harap Allah Ta'ala terima amalan kita. Itu satu kaedah. Raja ni, pengharapan ni kita nak pakai bila masa kita semayang, masa kita buat amalan, masa kita mengaji kuliah macam ni. Kita kena ada yakin, kena ada keyakinan. Aku mengaji malam ni, aku duduk dalam masjid malam ni, aku dapat pahala ni. Allah Ta'ala bagi pahala kepada aku. Kita positif. Kita positif bahawa Allah Ta'ala akan bagi pahala dekat kita. Itu satu pendapat yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Lepas tu takut ni bila? Dia kata takut ni kita praktikkan, kita aplikasikan bila kita buat dosa. Bila kita buat dosa, ketepikan pengharapan tadi, kita kena apply rasa takut. Bila kita buat dosa, kena ingat ini Allah Ta'ala murka ni. Allah Ta'ala murka ni. Kalau aku tengah buat benda maksiat ni, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nyawa aku, teruk aku, maka kena ada rasa takut. Maka itu cara yang betul dalam kita mengaplikasikan antara pengharapan sangka baik kepada Allah dengan takut kepada ancaman atau kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena macam tu. Tuan-tuan duk tengok sehari dua ni ada orang viralkan video seorang pensyarah USIM kan, tengah bagi kuliah subuh, lepas tu dia meninggal dunia kena heart attack. Jadi bila kita tengok benda-benda lagu tu, kita ada pengharapan kepada Allah kan. Tengok benda-benda baik. Oh, orang ni sebab dia selalu duduk dalam kuliah, selalu berdakwah, maka dia mati macam ni. Aku pun seronoknya kalau kita pun dapat. Kita sentiasa positif dalam benda-benda ibadah, benda-benda yang berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan amal soleh. Kita sentiasa positif. Tapi bila kita tengok benda maksiat, tengok benda mungkar, kita kena takut. Itu yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian satu lagi dia kata, ada juga pendapat di kalangan para ulama. Dia kata, kita pakai khauf ini contohnya untuk orang yang sihat. Tubuh badan dia, kesihatan dia, no problem. Dia tak ada masalah, dia sihat. Maka siapa yang sihat, hendaklah dia ni datangkan rasa takut dalam diri dia kan, kepada kemungkinan ancaman
azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Seronok sangat tak boleh, kan? Bila kita sihat dia sampai lupa ni tak boleh. Kita kena ingat juga ancaman-ancaman daripada Allah. Tapi bagi siapa yang sakit, siapa yang dah lemah, sama ada dia sakit dari segi fizikal, dia sakit dari segi mental, maka hendaklah dia melebihkan pengharapan kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Bila kita sakit, kalau dahlah kita sakit, duk takut pula tu, duk takut tu takut ni, maka dia akan menjadikan kesihatan kita lebih teruk keadaan kita. Orang yang sakit dia kena gembira, orang yang sakit emosi dia kena stabil, kan? Orang yang sakit ni walaupun fizikal dia sakit, mentally dia pun akan terjejas, mental dia pun unstable, kan? Dia sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, kita kena kuat. Bila kita sakit, kita tidak sihat, kita kena pastikan fizikal kita sihat, mental kita sihat, spiritual kita kuat. Tiga-tiga benda ni kita kena jaga. Jadi ini pendapat sebahagian di kalangan ulama yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alasan dia kata kerana ulama yang berpendapat sedemikian, mereka berpendapat kerana orang yang sihat, kan, apabila dia lebih banyak kepada khauf, lebih banyak kepada takut kepada azab Allah, maka dia akan mengambil tindakan menjauhi daripada dosa. Orang sihat ni dia langkah dia panjang, kan? Dia sihat, dia boleh pergi mana-mana. Manakala orang yang sakit, bila dia melebihkan pengharapan kepada Allah, maka dia akan sentiasa sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata berdasarkan kepada pendapat-pendapat para ulama tadi, dia kata kita nak aplikasi macam mana, maka dia kata benda tu berbeza-beza bergantung kepada keadaan seseorang, bergantung kepada keadaan kita. Kita ni macam mana? Dia kata kalau seseorang tu takut, kalau dia terlalu takut kepada Allah, takut azab Allah, takut kepada api neraka, takut kepada azab kubur, sehingga menyebabkan dia jadi lembek, lemah, dia putus asa daripada rahmat Allah, maka yang tu tak betul lah. Dia kena tengok kesan kepada seseorang tu. Maka wajib bagi dia pada ketika itu, dia kena buang sikit hak dia rasa dia kena buang hak putus asa tadi, dan dia lebihkan pengharapan positif dengan Allah, baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia takut, dia bimbang, kalau dia banyak mengharap baik sangka kepada Allah, menyebabkan dia jadi tidak takut kepada balasan Allah, menyebabkan dia ni mudah buat dosa, maka pada ketika itu dia kena tolak, kan? Dia kena tolak dan lebihkan rasa takut kepada Allah. Jadi maksud Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia kena tengok diri kita macam mana. Kita tengok, cek sendiri diri kita. Kalau kita tengok kita ni semayang lambat, sampai tinggal waktu semayang sampai tak peduli lah, kan, anak bini semayang ke tidak, tutup aurat ke tidak, kita pun buat dosa banyak, kan? Lebay-lebay lah, rajin datang masjid tapi dosa pun banyak juga buat. Maka bagi orang yang macam ni, dia kena tambah rasa takut kepada Allah. Dia kena tambah rasa takut, kena tengok azab kubur, aku akan masuk dalam kubur tu, azab dalam kubur tu macam mana, supaya datang rasa takut dalam diri dia, supaya dia tidak sentiasa senang dengan melakukan maksiat. Dia kena ada rasa takut untuk melakukan maksiat. Itu cara dia. Tapi kalau orang tu sampai berkerut dahi, jadi tua, kan, sampai tidak ada keceriaan, anak tengok, bini tengok, suami tengok pun, awaklah teruk sangat ni, muka tu berkerut macam ada 1000 masalah yang tak pernah selesai, pun tak boleh, kan? Agama tidaklah mengajar kepada kita sampai kita tidak menikmati rezeki dan nikmat kesenangan yang ada atas dunia. Duk sedih je memanjang. Pasal apa? Duk teringat kubur nanti macam mana. Tak boleh juga. Kena gembira. Sebab tu itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kepada Huzaifah, kan, sa'atan wa sa'atan, kan. Dia kena ada masa gitu, ada masa gini, ada masa kita happy, ada masa kita sedih, ada masa kita teringat kepada syurga neraka, ada masa kita bergaul senda dengan keluarga dan sebagainya. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata hakikatnya manusia ini dia adalah doktor kepada diri dia sendiri. Dia kena jadi doktor kepada diri dia sendiri. Bila ni? Bila hati dia hidup. Bila kita sendiri boleh check diri kita ni macam mana. Kan? Kita sendiri tahu hati kita macam mana. Tapi kalau orang tu duk rasa dia baik je sentiasa, yang tu tak pakai orang lagu tu. Ni orang yang boleh tahu diri dia tu, masa dia baik macam mana, masa dia jahat macam mana. Hati dia hidup. Maka sesiapa yang hati dia hidup, dia dengan jujur dia boleh muhasabah diri dia. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kata, manusia pada hakikatnya dia adalah doktor bagi diri dia sendiri. Kita tahulah diri kita macam mana, kan. Kalau tuan-tuan tengok macam almarhum ustaz yang Dr. Sabri Awang yang meninggal masa kuliah, kan dia sebut dia tahu 5 hari lepas dia dah sakit dada. Macam itulah. Kita tahu, kita dah ada tanda-tanda, kan, apa yang kita patut buat bila kita sakit dan sebagainya. Tuan-tuan boleh baca komen orang, macam-macam orang komen. Ada yang kata pasal apa biar dia macam tu. Orang masjid tuan-tuan, bukan doktor, bukan dilatih dengan CPR dan sebagainya. Dia orang tak tahu benda yang berlaku tiba-tiba, kita pun kan tak jangka benda tu nak berlaku. Tapi siapa yang ada skill yang professionally trained untuk melakukan CPR, yang tu yang bagus. Yang tu yang bagus. CPR ni pun dia kena orang yang terlatih. Orang yang tidak terlatih bahaya, tuan-tuan. Dia tekan dengan cara tekanan yang tak betul, dengan yang melampau, boleh patah tulang rusuk dan tulang yang ada. Maka sebab tu orang yang nak buat benda ni dia kena terlatih, kan. Tekan macam mana, tempat nak tekan tu kat mana dan sebagainya. Kita tak boleh main. Orang kata CPR, tekan dekat dada, tekanlah kat dada, tak boleh. Dia kena professionally trained, kena dilatih secara profesional. Jadi manakala kata Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia kata manakala bagi pemilik hati, kan, yang hati dia tu tidak hidup, hati dia mati, maka orang yang macam ni dia tidak mampu untuk mengubati hati dia. Dia tak mampu nak ubat diri dia. Dia tak dapat nak melihat keadaan diri dia. Sebab dia tak boleh nak beza dia ni dalam keadaan baik ke dalam keadaan yang tidak baik. Dia tak boleh nak beza orang yang macam ni, kan. Jadi kita ni tuan-tuan, kita kena jadi orang yang hati kita hidup. Kalau orang bagi nasihat, kita tahu ini nasihat yang betul, yang kita kena dengar, yang kita kena ambil tindakan. Ada orang hati dia mati, kita cakap apa kat dia, kita tegur dekat dia macam mana sekalipun, dia tak pernah peduli. Dia persetankan semua benda yang orang nasihat, yang orang sampaikan, kata-kata yang baik kepada dia. Jadi itu beza bagi orang yang mempunyai hati yang hidup dengan hati yang mati. Sekadar itu kita akan sambung kuliah kita akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman yang tepat kepada kita berkaitan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, seterusnya menganugerahkan syurga Firdaus kepada kita, syurga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.